Subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يدك بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء وفي علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah. Pertama-tama dan paling utama kita pandang puji syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah karunia-Nya, dengan izin inayahnya, alhamdulillah kita dikunai dengan kesihatan dan kelapangan. Kita dipilih Allah Ta'ala untuk dapat hadir ke rumah Allah ini dalam rangka untuk kita solat fardu maghrib dan insyaAllah fardu isya' dan pengisian di antara itu insyaAllah kita baca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi dan kata-kata ulama'. Mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita. Mudah-mudahan juga kita mendapat rahmat dan selamat dunia dan akhirat. Amin. Jadi mukadimah kita pada malam ini, kita tengok ayat yang ke 110 daripada surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Katakanlah Muhammad, aku ini hanya manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang asa. Sesiapa yang berharap ataupun mengharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal soleh dan jangan menyekutukan dengan sesuatu kepada Tuhanku dalam beribadah. Jadi mukadimah kita nak tengok akhir daripada surah Al-Kahfi itu ayat 110. Iaitu pertama berkaitan dengan segala amal kita ini mestilah kita dirikan, kita laksanakan semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. Atau dengan istilah lain kita guna ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ayat ini juga menerangkan sesiapa yang mengharap pahala, siapa-siapa mengharapkan pahala dan balasan baik di akhirat serta kebahagiaan di dunia, hendaklah ia melakukan amal soleh. Hendaklah melakukan amal soleh dengan ikhlas. Batas dunia ni dua amal. Ada satu amal soleh dan satu lagi amal yang tidak soleh. Jadi siapa-siapa yang benar-benar harap pahala dan balasan baik di akhirat nanti, hendaklah dia melaksanakan amal soleh itu dengan ikhlas. Ikhlas ini bermaksud apa, tuan-tuan? Amal soleh dengan ikhlas itu, kata ulama, itu segala amal yang kita lakukan itu disetujui oleh syariat. Yang disetujui oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu jua pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita melaksanakan ibadah itu jangan sekali-kali ada unsur-unsur syirik. Yakni dengan mengerjakan amal tadi hanya semata-mata kerana Allah. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama sebut satu kesimpulan di situ, syarat utama amal yang diterima Allah itu ialah wajib ikhlas kerana Allah. Itu syarat utama. Syarat utama amal itu diterima Allah taala itu ialah ikhlas kerana Allah. Dan amal yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntutan syariat. Itu sesuai dengan apa yang ditunjuk, yang diajar, yang dipercontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada saya mau sikit dalam tafsir itu ada disebut, iaitu Ibnu Hatim meriwayatkan daripada hadis Ma'mar, daripada Abdul Karim Al-Jazari, daripada Tawus, bahawa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni banyak mengerjakan amal perbuatan kerana ingin pahala Allah. Aku dah banyak beramal kerana kena pahala, kerana kena pahala Allah Ta'ala. Tetapi aku suka juga bila amal perbuatanku terlihat oleh orang. Dalam masa yang sama, aku suka. Aku suka supaya amal aku diperlihat, dilihat orang. Katalah amal puasa ke, solat ke, sedekah ke, iktikaf ke, zikir, wirid ke, sebutlah apa saja. Mana? Banyak beramal. Tapi dalam masa sama aku suka. Aku suka agar supaya apa tuan-tuan? Amal perbuatanku itu terlihat oleh orang. Maka di sana disebutkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sepatah pun kepadanya. Selalu diam, tak jawab apa-apa. Maka turunlah ayat ini. Turun ayat ni. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Berarti tuan-tuan, ibadah kita yang kita laksanakan ini kena jaga benar-benar lillahi ta'ala. Jangan yang lain. Bukan nak pamer, bukan. Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis dah kata. Baik. Dan ada sebuah hadis ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Mu'az. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan padaku mengenai 10 perkara. Ada 10 perkara wasiat Rasulullah yang disampaikan pada Mu'az bin Jabal. Yang pertama, la tusyrik billah syai'an wa in kutilta wa hurqta wa la ta'uqat. Maknanya Rasulullah telah mewasiatkan kepada saya mengenai 10 perkara. Yang pertama sekali adalah jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Walaupun kamu akan dibunuh ataupun dibakar. Awak tuan-tuan, jangan menyekutukan Allah, jangan mensyirikkan Allah, jangan menduakan Allah. Walaupun kita itu akan dibunuh ataupun dibakar. Itu wasiat Nabi kepada kita, kepada Mu'az. Juga maafkan juga untuk kita lah. Yang pertama. Yang kedua, jangan kamu menderhakai kedua ibu bapa kamu meskipun mereka menyuruh kamu berpisah dengan isteri dan harta benda kamu. Jangan derhaka pada ibu bapa. Jangan derhaka kepada ibu bapa.
Jadi beruntunglah kita tuan, contohnya yang masih punya ibu dan bapa, yang masih punya ibu dan bapa, beruntung. Ataupun yang masih punya salah seorang daripada mereka, beruntunglah. Jadi, jangan kamu mendurhakai kedua ibu bapa kamu, meskipun mereka menyuruh kamu berpisah dengan isteri dan harta benda kamu. Di sini ada huraian dia lah, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bicarakan nanti. Dan seterusnya, janganlah kamu meninggalkan solat fardu dengan sengaja, kerana sesungguhnya sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka ia terlepas daripada tanggungjawab Allah SWT. Jangan tinggal solat. Kita dah sebut dulu dalam kuliah kita 2 minggu lepas, yang kita cuba ulangi, detailkan berkaitan dengan khutbah Jumaat lepas kan. Azab, ancaman, kesan, implikasi kepada mereka yang tidak jaga solat, tinggal solat, tidak mendirikan solat, cuai-cuai dengan solat. Itu dia. Maka di sini wasiat Rasulullah yang seterusnya, yang ketiga, jangan kamu meninggalkan solat fardu. Kalau solat sunat mungkin jugalah, tapi kita insyaAllah tuan-tuan, solat sunat pun kita jaga. Solat fardu dengan cerita memang itu kewajipan kita. Solat sunat ni sukarela kita. Itu dia. Tapi kita tetap jaga. Cuma di hujung-hujung usia kita ni, kata ulama, kita upgradekan solat kita tu dari segi kuantiti dan kualiti. Kalau dulu kita buat 2, sekarang kita tambah 2 lagi solat sunat. Contoh, dulu kita sebelum zuhur buat 2, cantik, jadikan 4 umpamanya. Sebelum asar dulu 2, sekarang kita tambah. Ataupun isyak, lepas isyak biasa kita buat 2, cantik kita tambah jadi 4. Ada tuan-tuan dah buat dah tu, cantik alhamdulillah. Cuma kita minta istiqamah. Sampai bila tu? Sampai mati. Sampai mati. Habis dah sampai bila lagi? Soal uzur tak apalah tuan-tuan, kita uzur, itu cerita lain lah. Kita diberi rukhsah oleh Allah Ta'ala. Okey. Dan yang seterusnya, yang keempat, dalam wasiat ini kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi menyebut, jangan sekali-kali kamu minum arak, kerana perbuatan itu adalah punca segala maksiat. Ibu maksiat ni arak lah. Daripada arak itulah dia berlanjutan kepada dosa-dosa yang lain. Kita dengar cerita seorang ulama besar, wali Allah, dia diperdaya oleh syaitan. Akhir sekali dia mati dalam keadaan kufur, dalam kufur. Apa nama tu tuan-tuan? Tengok. Ya, doanya sangat makbul. Hidup zaman Nabi Allah Musa AS. Bal'am. Ingat tak? Bal'am. Maka jangan sekali-kali minum arak. Dan sekarang ni arak macam-macam jenis. Tuan-tuan, macam-macam jenama. Salah beli, kita pun terminum. Itu pun kembang-kempih. Ayolah tu. Tengok, alamak, ada kandungan. Hati-hatilah tuan-tuan. Okey. Dan seterusnya yang kelima lah ini disebut bahawa jauhilah dari kamu daripada perbuatan maksiat, kerana perbuatan ini akan menyebabkan kemurkaan Allah. Jauhilah maksiat. Jauhilah perkara-perkara dosa. Sebab apa? Ulama ada menyebut perbuatan dosa, kita terlibat dengan dosa itu, antara kesannya kita tidak ada manis dalam beribadah, tuan-tuan. Tak ada manis nak dalam ibadah, bahkan terhalang kita berbuat ibadah. Dulu rajin kita solat malam, tahajud, witir. Sekarang miss saja. Dulu tiap-tiap malam, seminggu mesti ada 4 malam, 5 malam. Sekarang ni 4-5 malam tak ada langsung. Kenapa tu? Kenapa jadi begitu, tuan-tuan? Kalau solat pun tak ada manis, kalau berzikir pun tak ada manis. Maka ulama menyebut antara perkara yang menyebabkan terhalang kita daripada meraih kemanisan dalam beramal dalam ibadah ialah dosa kita. Lepas kita dianjurkan lepas solat, jangan tinggal istighfar. Istighfar. Mungkin kita tanya, ada dosa apa tu? Kalau solat tak ada dosa pun, jangan.
Kadang-kadang kita tak ada tapi adab dalam solat tu mungkin kita langgar adab sebelum solat, adab dalam solat, adab lepas solat. Dan yang keenam, jangan lari daripada medan pertempuran walaupun semua rakan kamu telah terbunuh. Mana jangan lari daripada medan perang. Medan perang fi sabilillah lah. Yang ketujuh, jangan berpindah dari tempat berlakunya kematian akibat wabak yang sedang merebak seperti taun dan sebagainya. Dan kelapan, belanjalah untuk keluarga kamu mengikut kemampuan kamu. Jangan lokek, jangan kedekut. Belanjakanlah untuk keluarga. Macam itulah kita amalkanlah. Cukupkan kepada keluarga kita. Kadang-kadang kita mampu tapi kita kontrol. Sepatutnya hari itu katakanlah contoh ya, RM30 beres cukup. Tapi hari itu RM2 aja dia belanja. Yang lain guna untuk lain. Buat beli rokok dan sebagainya. Contohlah tuan-tuan. Kalau setuju, kalau tak setuju pun guna contoh lain tuan-tuan. Baik. Dan jangan kamu mengelak daripada merawatani anak-anak sebagai amaran supaya mereka berakhlak baik. Kita ada anak, ada cucu dalam jagaan kita, maka jangan kita mengelaklah untuk rawatan anak-anak. Rawatan untuk mendidik, bukan rawatan untuk lepas perasaan, nafsu, marah dan sebagainya, tapi untuk mendidik mereka. Dan bukan rawatan untuk menyakitkan mereka dan menyeksa mereka, tapi dalam rangka tarbiyah. Dalam rangka tarbiyah. Padahal di setengah-setengah rumah orang soleh tuan-tuan, dia ada rawatan kat rumah dia yang dia siapkan untuk anak cucu. Dia tunjuk ni rawatan ni siapa yang begini rawatan ni akan turun singgah kat belikat tu. Macam tu. Dalam cuba tengok takut. Itu dah. Setengah-setengah tu ada rawatan pun hilang dah. Anak cucu dah ambil simpan kat mana, takut. Okey, habis cakap tu. Jadi jangan kamu mengelak daripada merawatkan anak-anak sebagai amaran supaya mereka berakhlak mulia. Dan yang ke-10, Nabi berpesan wa akhifhum billah, maknanya takutkan mereka iaitu anak-anak itu kepada Allah Ta'ala. Didik daripada awal anak cucu kita biar dia takut dengan Allah, bukan takut pada benda yang tak perlu takut ataupun perlu kita abaikan tu. Kita dulu kan ditakutkan dengan benda-benda yang bukan-bukan cepat balik, takut hantu. Takut tu, takut ni, takut tu, takut ni kan. Mana kurang tepat. Jadi kita latih anak cucu kita ini agar dia ni takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah ringkasnya apa yang disebut dalam hadis ini. Mudah-mudahan kita dapat beramal lah tuan-tuan. Kita dapat beramal. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis ke-29, mafhumnya daripada Abu Ayyub, dia berkata seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya. Dia tanya Nabi, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang mendekatkan aku ke syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Sahabat dulu ada masalah tanya Nabi. Begitu jugalah kalau boleh kita zaman kita ni tuan-tuan, ada masalah apa berkaitan agama, kita kena rujuk dengan para ahli dia lah. Kadang-kadang kita ni mufti negeri ada seorang, tapi kedai kopi 12 orang mufti. Tapi dia pakai juga mufti tu. Mufti negeri dah keluar dah begini, tapi mufti dia kata bukan begitu, orang dia pakai yang tu. Silap kita silap. Baik, soalan lelaki mendatangi Rasulullah, tunjukkanlah aku suatu amalan yang mendekatkan aku ke syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Saya minta penjelasan daripada Nabi, panduan daripada Nabi. Baik, kita tengok bagaimana jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, kamu menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama sekali, sembah Allah.
Laksanakanlah ibadah. Sebab kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala cipta kita, tak lain tak bukan, tujuan dia adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Walaupun di situ ada huraian ulama lagi lah. Ada kata nak mengenal Allah, ada kata untuk ibadah pada Allah. Itu kita pergi perbahasan lain. Baik. Jadi bagaimana menjawab, kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah dan jangan mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Ya. Ini kena belajarlah. Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf. Kita akan nampaklah tuan-tuan. Oleh itu tuan-tuan, belajar ni tak ada istilah berhenti. Belajar tak ada istilah berhenti. Betul, sangat cantik sekarang ni, ramai. Kalau nak balik ke Pantai Timur tu, rakan-rakan, ya dah pencen, suka gemar pergi masjid, bagus tuan-tuan. Cuma sayang, waktu kuliah hilang pula. Waktu kuliah hilang. Waktu semayang ada. Jadi maknanya buat ibadah saja. Tapi belajar tak berapa minat. Salah tu. Yang penting kita kena cari ilmu. Kerana amal tanpa ilmu bahaya. Amal tanpa ilmu bahaya. Tadi di mana-mana kita jumpa tuan-tuan, di mana-mana, tapi bukan masuk tak ada kau. Ibadah rajin, tapi mencari ilmu kurang rajin. Kurang rajin. Time solat, alhamdulillah. Lepas wirid, semua hilang. Iqamah pula nak solat isyak, ramah pula. Pergi ke mana orang tadi? Begitulah. Dan ini fenomena yang berlaku di mana-mana lah tuan-tuan. Di mana-mana. Dulu kita waktu bekerja, sibuk dengan kerja. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan anak, sibuk itu, sibuk ini. Allah Ta'ala panjang lagi usia kita, kita dapat pencen. Dia beri lagi waktu, masa. Tapi tak sempat-sempat juga kita tuan-tuan untuk mendalangi ilmu. Dan kita kena tengoklah diri kita tuan-tuan, kita lemah dari segi sudut mana. Kita lemah dari sudut apa? Lemah dari sudut tauhid, kita cari guru-guru tauhid. Kita lemah dari sudut fiqih, ada bab ibadah tertentu, kita carilah guru dia. Kita lemah dari sudut ilmu tasawuf, cari dia guru dia. Pergi menghadap dia, jumpa dia. Kita tuan-tuan. Dan sunnah Nabi sebut lagi, mandirikan solat, wa tuqimus solat wa tu'tiz zakah wa tasilu za rahmatik. Maksudnya kamu, Nabi kata, selain kamu menyembah Allah Ta'ala dengan mensyirikkan Allah Ta'ala, kamu dah mendirikan solat, jaga semayang. Jaga semayang, terutama solat fardu. Kemudian menunaikan zakat. Menunaikan zakat, keluarkan zakat. Jaga, cek tengok apakah sudah sampai waktu untuk kita keluar zakat dan sebagainya. Zakat diri, zakat fitrah tu semua orang bayar kau. Semua orang keluarkan. Tapi zakat satu lagi tu. Zakat emas perak, wang simpanan, zakat perniagaan, semualah apa saja tu. Iaitu kalau tak iya dia makan pangkal tu tuan-tuan. Bahaya, bahaya. Dan akhir sekali Nabi sebut menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Jadi amalan-amalan yang mendekatkan seseorang ke syurga dan menjauhkannya daripada neraka, pertama beribadah kepada Allah dan tidak melakukan syirik. Dan tidak melakukan syirik. Di samping mendirikan solat fardu serta mengeluarkan zakat dan menyambung silaturahim dengan ahli keluarga. Habis tak kata tuan-tuan. Jadi malam ni kita sambunglah pengajian kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Kita sambung pengajian kita dalam Nasaihul Ibad. Kita masuk dalam perkara 5 bekalan untuk meraih kebahagiaan. 5 bekalan untuk meraih kebahagiaan. Tuan-tuan. Kita dah sebut bahawa kitab Nasaihul Ibad ini adalah antara hasil karya Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ada banyak karya kitab tuan-tuan. Di antaranya inilah, iaitu Nasaihul Ibad, iaitu nasihat-nasihat agama kepada calon penghuni syurga. Baik.
Dan mengikut catatan anak, 2 tahun lepas kita dah baca dah. Tapi ingat ke tidak? Tuan-tuan? Kalau tak catat memang tak ingat aku. Kalau tak catat tak ingat. Atau comelnya kalau kita datang kuliah, tak tengok comel sekali lah ni. Kita nak kongsi lah ni. Yang comelnya, satu kita ada kitab. Kalau tak ada juga, kita ada catatan. Atau comel. Kita tulis tu dah. Tapi namun kalau tak ada juga, mendengar pun okey juga lah tuan-tuan dengar pun okey juga lah. Dan tak bolehnya mengajar pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tidak. Bah tak mari langsung ke masjid, lagi penat juga lah tuan-tuan begitu. Ada setengah tempat tu, ada kat Batam di mana sering balik. Ada satu malam tu, malam Jumaat ada kuliah juga lah. Lepas kuliah, ada satu kuih yang agak, bila kita tarik tu dia macam ada tali. Apa kuih apa tu? Tarik dia macam lembik-lembik sikit tu. Anak kata, mana kuih ni? Dia tak ada orang infak, dia sentiasa infak dia tau. Kalau malam Jumaat ada infak. Oh, alhamdulillah. Tuan dia mana satu? Tuan dia tak ada dah. Kuih aja ada. Ada kuih aja ada, tapi tuan tak ada. Oh, rugi lah tuan-tuan rugi. Comelnya kuih ada, tuan dia pun ada juga. Kalau sekali-sekali kerana ada urusan, itu cerita lain lah tuan-tuan Cuma usullah untuk menyempat-nyempatkan dalam majlis ilmu. Baik, habis setakat tu, kita tengoklah. Di dalam hadis ini, diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Khamsun man kunna fihi sa'ada fid dunya wal akhirah. Nabi sebut ada 5 perkara. Jika dimiliki oleh seseorang itu, maka dia bahagia dunia dan akhirat. Ini benar ni duduk kamu duduk saja tuan-tuan. Jadi kita sama-sama beramal lah. Apa dia? Awwaluha an yazkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Antara 5 perkara itu disebut di sini ialah yang pertama menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap waktulah, daripada satu waktu ke waktu mana penuh. Pagi ada, tengah hari ada, petang ada, awal malam, tengah malam, akhir malam ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana kena banyak kan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan. Terutama kita yang hidup ujung-ujung ni tuan-tuan kita yang hidup ujung-ujung 50 lebih, 60 lebih, 70 lebih, 80 lebih, kena banyaklah zikir. Banyak zikir, terutama dengan kalimah ini, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min zikrillah azza wa jal ala kulli halin fa innahu laysa amalun ahabba ila Allah wala anja li'abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min zikrillah. Nabi kata, perbanyakkanlah zikir kepada Allah azza wa jal pada setiap keadaan. Setiap keadaan. Sihat pun zikir, sakit pun zikir, susah pun zikir, senang pun zikir. Begitu tuan-tuan, ada perbanyakkanlah zikir pada Allah. Kerana tidak ada amal yang paling disukai Allah dan lebih dapat menyelamatkan hamba daripada keburukan di dunia dan di akhirat selain daripada zikir kepada Allah. Tuan-tuan, zikir kepada Allah. Betul ada ulama sebut, ada di kalangan kita dia susun dia sebut bahawasanya siapa-siapa yang cinta Allah banyakkan sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau betul lah kita cinta Allah, maka terbukti dengan banyak zikir itu. Jika kita benar-benar cinta Rasulullah, banyakkan selawat, maka terbukti antara kita cinta Rasulullah, kita banyak selawat. Dan kalau kita ni sayang pada diri kita, semua sayang pada diri kita, tak? Kita sayang pada diri kita, maka kata setengahnya orang yang benar-benar cinta kasih pada diri dia, perbanyakkanlah istighfar. Sebab diri kita ni tuan-tuan tidak lepas daripada buat silap dan salah. Terlibat silap dan salah. Maka salah dan silap ini jangan kita bawa sampai ke alam akhirat.
perlu didelete, perlu diliquid, perlu dipadam sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbanyakkanlah istighfar dan taubat. Ni tuan-tuan. Ada yang pertama tuan-tuan Nabi pesan pada kita kena perbanyakkanlah antara zikir la ilaha illallah. Betul anak ulang sekali lagi tuan-tuan, cuba paksa diri, cuba macam mana tuan-tuan nak sebut? Kita ni tuan-tuan cuba usahakan biar ada tasbih dalam poket kita. Anda rasa kali ke 10 ke 12 lah nak sebut tuan daripada tahun lepas kan sebut lah. Biarlah di kalangan kita semua tuan-tuan biar ada tasbih dalam poket kita. Ke mana-mana kita pergi ada. Sama ada tasbih itu digital ataupun yang manual. Kalau yang manual yang ni. Kalau yang digital harga murah yang ni. RM2 tak ada bunyi. Tapi kalau ada bunyi kena up RM1 lagi. Cukup RM100, wik dia bunyi. Cukup RM200, wik dia bunyi. Dia beritahu sudah RM200 lah je. Contoh gitu. Ini nak membantu kita. Ni semua ni membantu kita untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita nak orang lalai. Maka orang lalai perlu dibantu. Cara nak bantu diri kita, paksa diri biar ada dalam poket benda ni. Beli duduk dalam poket. Jadi bila kita ulur tangan tersentuh, teringat. Lain kita ulur mancis contohnya ni. Lain pula ingat dia. Ulur pedang garam. Lain pula ingat dia. Lain tuan-tuan. Tapi kalau kita ulur tangan pegang tasbih. InsyaAllah tuan-tuan lama-lama kita terpanggil untuk istiqamah dengan zikir. Paling tidak kita paksa diri kita awal pagi ada 100 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengah hari sekian, petang sekian. Ya kena paksa diri dia tuan-tuan, jangan manja sangat dengan diri kita. Seperti mana kita makan sedap, kita duk manja diri kita makan sedap sampai 55 maka dalam darah ada gula. Lama-lama kaki tu nak kena kerak lah. Contohlah. Ada hati-hati. Baik. Kalau setuju lah tuan-tuan kalau setuju. Kalau tak setuju pun usaha cari juga tuan-tuan. Kan nak bantu diri kita. Kita tak lama dah nak tinggal dunia ni tuan-tuan tengok muka-muka kita, saya tuan-tuan ni macam patut pergi lama dah tapi bertahan lagi. Bertahan. Masih duduk dalam area ataupun radius RTM. Tahu radius RTM? Rehat tunggu mati. Ni kita semua ni. Nampak rehat tapi sebenarnya tunggu mati. Maka untuk persiapan hidup lepas mati dan persiapan mati dan lepas mati, perbanyakkan zikir. Antara zikir-zikir yang disebutkan di sini antaranya. Dia pertama ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang seterusnya, yang kedua, apabila menerima bencana, menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah dan kepadanya lah akan kembali. Tiada daya upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Bila ditimpa bencana apa tu, mulut keluar. Ini kita dah amal dah tuan-tuan. Kita dah amal insyaAllah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqsirul kalam bi ghairi zikrillah fa inna qasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatul qulub wa inna 'abdan nasi minallahil qalbul qasi. Riwayat Tirmizi. Nabi kata janganlah memperbanyakkan ucapan selain daripada berzikir pada Allah. Jangan banyak cakap benda lain selain daripada zikir Allah Ta'ala. Kalau zikir pada Allah Ta'ala ni banyak tak apa. Biarlah orang kata gila tak apa. Tapi jangan banyak cakap yang bukan-bukan. Itu maksud kita Jangan memperbanyakkan ucapan selain daripada zikir. Kerana sesungguhnya Nabi kata, banyak bercakap yang bukan zikir pada Allah itu akan menjadikan hati kita jadi kerah. Cakap banyak ni, hujungnya hati jadi kerah.
Dan Nabi menyebut, dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Orang paling jauh dengan orang hati keras. Bila hati keras ni, dengar orang baca Quran pun tak rasa tenang, dengan azan lagi rimas. Contoh kan, beri nasihat mantul. Ciri-ciri orang yang hati keras, tuan-tuan. Itu dia. Jadi banyak kalah sikit. Itu yang kedua. Kemudian Nabi pesan juga yang ketiga, apabila menerima anugerah nikmat. Wa iza u'tiya ni'matan qala alhamdulillah rabbil alamin. Apabila kamu terima anugerah nikmat, maka sebutlah alhamdulillah rabbil alamin sebagai mensyukuri nikmat tersebut. Sebut alhamdulillah rabbil alamin. Kita biasa sebut alhamdulillah dari mana, tuan-tuan? Hak biasa kita dengar. Macam bismillah juga. Yang sering kita dengar bismillah, tak nak makan kan, tak? Tak nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Begitulah apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Cantik elok kita bila makan tu, biar ada seorang tu, biar dia kuat sikit suara dia. Supaya orang lain terbantu. Ingat untuk mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi lepas bismillah tak nak dengar bunyi apalah. Kecuali ada yang sedawa, ada angin dia. Alhamdulillah. Kalau tak sedawa macam alham tak ada, rasa tak ada. Macam mana tak? Anak perhati, itu juga. Tapi tak bukan, tidak termasuk kemungkinan, tuan-tuan. Tapi anak biasa-biasa kat petang macam tu. Bismillah, alhamdulillah tu pun sedawa. Kalau tak sedawa, tak ada alhamdulillah. Tapi di sini, Nabi sahabat kita dalam hadis ini, apa kalau kita dapat nikmat, dapat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, baik nikmat itu berbentuk nikmat agama, nikmat akhirat, ataupun nikmat dunia, maka sebutlah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalam ila Allahi arba'un. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihin nabadat. Nabi kata ucapan yang paling disukai Allah Ta'ala ada 4. Ada 4 kalimah ucapan yang Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka. Apa dia tu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan Nabi kata bolehlah kita mulai membaca daripada mana, mula mana boleh, tak apa. Cuma kita di daerah kita biasa kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada lagi tambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kan? Jadi kita mula dengan alhamdulillah. Dapat nikmat, maka jangan sunyi lidah kita itu menyebut alhamdulillah. Dah masuk waktu? Belum ke? Lagi 1 minit. InsyaAllah. Dan yang seterusnya, bila memulai sesuatu, Nabi kata, wa izabtada fi syai'in qal bismillahirrahmanirrahim. Bila nak mula sesuatu yang baik itu, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Ibn Hibban ada sebut, Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang mempunyai tingkah laku yang baik, jika tidak mulakan dengan menyebut nama ataupun dengan asma Allah, maka perkara itu terputus. Putus di mana tidak bawa berkat lah. Dia nak mulakan sesuatu itu, perkara-perkara yang baik, perkara yang terpuji, mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun setengah orang dia tahu tapi tak beramal, masalah. Jadi kita amal, sekarang kita amal. Minta bantu Allah Ta'ala agar supaya kita mampu beramal dengan ilmu yang kita ada. Sebab ilmu banyak perkara tak beramal, bahaya, tuan-tuan. Dia akan hujah kita balik ke akhirat. Jadi mulakan sesuatu itu dengan bismillah. Apa saja yang baik. Jangan nak siap rokok, tak payahlah. Bismillah. Wah, siapa siap rokok pun bismillah juga, itu pun bahaya juga tu. Bahaya kepahaman dia panggil. Dan sebagainya. Jadi kita beri laluan untuk azan, dan lepas azan insyaAllah kita minta izin 5 minit lagi, tuan-tuan. Pasal nak habiskan ni.
Dan yang terakhir wa iza afrata minhu zabban qal astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Jika terlanjur berbuat dosa, jika terlanjur terbuat dosa, kesalahan, mungkar dan sebagainya tu, maka jangan sunyi kita sebut astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Kita semua ni tuan-tuan seolah macam tak terlepas ada silap salah tuan-tuan kecil besar, maka kita jagalah ni tuan-tuan, minta ampun Allah Taala. Jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu lama. Tersalah aja terus astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum inna da'akum az-zunubu wa dawa'akumul istighfar. Rawahu ad-Dalami. Apakah perlu aku memberitahukan kepadamu tentang penyakitmu dan ubat untukmu? Dia kata, perlu tak aku nak beritahu penyakitmu dan juga ubat bagi penyakit itu? Sebab Allah Ta'ala hadir atas muka bumi ni, dia sepasang kan, ada malam, ada siang, tinggi, rendah, baik, jahat, sakit, sihat, penyakit, penawar, ada kita tahu baik. Maka Nabi tanya, perlukah aku beritahu kepada engkau semua ni penyakitmu dan ubat untukmu? Maka Nabi kata, sesungguhnya penyakitmu adalah dosa-dosa. Penyakitmu adalah dosa. Dosa. Dan ubat untukmu adalah istighfar. Batas tadi kita bila cinta kasih pada diri kita, maka jaga istighfar, perbanyakkan istighfar. Itu ulama-ulama dulu, syekh-syekh dulu di dalam dia mentarbiahkan murid dia, sebagaimana selalu sebut, lepas subuh, lepas apa istilah bilik-bilik yang asah dan sebagainya, seolah-olah dia mendisiplinkan murid dia 100 mesti ada dalam zikir pagi dia. 100 mesti ada. 100 mesti ada dalam zikir pagi. Dan ada sebagian ulama menyebut, anda kata kita terlupa, maka jangan lupa membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani hingga akhir itu. Tetap Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja, hingga akhir ini Nabi sebut di sini, barang siapa yang membiasakan membaca istighfar, membiasakan baca istighfar, maka Allah Ta'ala menjadikan baginya keluar daripada setiap kesempitan. Dia akan keluar daripada kesempitan apapun, dia akan terkeluar oleh Allah Ta'ala. Allah akan keluar dia. Dan terbuka daripada setiap kesusahan, dan dia Allah Ta'ala memberi rezeki kepadanya dengan tidak disangka-sangka. Oleh itu kita lah istiqamah, sentiasa beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nak tidur, selain kita baca doa-doa yang lain, jangan lupa istighfar dan taubat. Pasal kita tak tahu tidur kita malam tu itu adalah terakhir untuk kita. Pasal banyak dah sejarah kita dah dengar, kita dah baca dalam buku sebagainya, ada orang mati tanpa sakit, mati tidur, mati, bangun-bangun mati dah. Kita pun mungkin begitu. Maka oleh itu kita jaga-jaga tuan-tuan, sebelum melelakkan mata kita itu, selesaikanlah beberapa perkara yang Nabi ajar pada kita itu. 3 kul, ayatul kursi, bismillah 21 kali, dan akhirnya kita beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tuan-tuan okey. Maka di sini sebagai penutup tuan-tuan, apa disebut oleh Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi, dicantumkan oleh Al-Mahum Syekh Nawawi Banten di sini, iaitu Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi berkata, barang siapa yang memelihara, iaitu mengekal membaca 7 kalimah ni, siapa memelihara, mendawamkan dia, mengekalkan bacaannya, maka ia di sisi Allah Ta'ala dan para malaikatnya sebagai orang mulia. Kalau kita nak jadi orang mulia di sisi Allah dan malaikat, kekalkan 7 kalimah ni, kata Al-Faqih Abu Layth Samarqandi.
Apa dia? Dan juga Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun keadaan dosa itu laksana buih di lautan. Dan dia akan menemukan manisnya taat. Nak rasa manis dalam taat pada Allah Ta'ala dalam beribadah, kekalkan juga 7 perkara ini. Dan keadaan hidup serta matinya menjadi kebaikan. Kalimahnya itu apa? Pertama, ketika memulai sesuatu itu baca basmalah. Nak mula apa-apa baca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dia sebut basmalah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan dah hafal dah. Cuma kita ulang-ulang lah tuan-tuan, kita ulang-ulang. Yang kedua kata Abu Laith, ketika selesai melakukan sesuatu urusan pekerjaan sebagainya, jangan lupa baca hamdalah, iaitu alhamdulillahirabbil alamin. Bila selesai kita buat urusan apa. Dan yang ketiga, ketika terlanjur mengucapkan perkataan yang tidak berguna, tak berfaedah, maka jangan lupa istighfar. Astaghfirullahalazim. Kalau kena begitu, ataupun astaghfirullah. Jika ia ingin melakukan sesuatu, hendaklah dia mengucap insya-Allah. Ingat tu. Nak buat apa-apa, jangan lupa rumah anak tu 23 hari bulan, insya-Allah. Dan baik. Baik saja. Lepas tak pergi. Contohnya, bila jumpa, cari akal. Allah mak lupa. Dia tak lupa apa, cuba tak pergi saja. Dosa pula kat situ. Gimana tuan-tuan? Ada dah. Jangan lupa sebut. InsyaAllah. Baik. Jika ia ditimpa sesuatu perbuatan yang tidak disukai, maka dia mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bila ditimpa satu perbuatan yang dia tak suka, sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Manakala terkena musibah, maka dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, macam tadilah. Dan yang ketujuh, kata Abu Laith Samarqandi, pada waktu malam dan siang lisannya sentiasa membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tuan-tuan Syekh Ahmad bin Idris, iaitu Syekh Tariqah Ahmadiyah atau Syekh Tariqah Idrisiyah atau Syekh Tariqah Muhammadiyah Idrisiyah. Dia wajibkan murid dia, para ikhwan dia, lepas sembahyang jangan tinggal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Setiap waktu lepas wirid yang lain apa sama sekali, jangan tinggal kalimah itu. Itu pesan dia begitulah. Jadi ikhwan tariqah dia tahulah tuan-tuan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dan pun kita tak lepas kuliah tuan-tuan, kita tutup dengan itulah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala terima amalan kita. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Ta'ala dunia dan akhir. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian tuan-tuan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.